kita malam ini dengan membaca Ummul Kitab, mudah-mudahan kita mendapat petunjuk daripada Al-Fatihah. Alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulinal karim, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-Fadilah Ustazah Sa'diah, admin program kita malam ni. Seterusnya puan-puan hajah, tidak ketinggalan di depan saya ada isteri saya, anak-anak saya ada sekali. Pertamanya kita panjat syukur pada Allah Ta'ala kerana malam ni kita dapat jumpa balik semula, ya. Dan kita syukur pertama sekali Allah masih tidak senaraikan kita dari kalangan orang yang meninggal pada hari ini. Esok kita tak tahu sama ada nama kita tersenarai atau tidak di kalangan orang yang akan dipanggil balik semula. Raji'un, dipanggil balik semula, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita dapat gunakan kesempatan hidup kita pada hari ini untuk kita nak tambah amal kita, dan juga dapat kita minta ampun daripada Allah daripada segala dosa-dosa kita. Dan kita ada masa ataupun kita pilih hari ini untuk kita melakukan lebih baik daripada hari semalam. Sidang jemaah maya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, pada siri yang lepas kita telah bercakap tentang uduk, tajuk yang jarang orang nak sembang, sebab kebanyakan daripada kita melihat uduk itu dari sudut hukumnya dan melihat uduk itu hanya perlu pada waktu-waktu tertentu sahaja. Sedangkan uduk ini merupakan satu amalan, suatu ibadat yang cukup besar di sisi Allah Ta'ala, sehingga dia menjadi asbab untuk kita dikenal oleh Nabi SAW. Kita juga telah membicarakan tentang orang yang beruduk itu, ketika dia beruduk, dia menggugurkan semua dosa-dosa yang ada pada anggota uduk dia. Dan selagi mana air uduk itu masih basah pada anggotanya, selama itu dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita juga telah bincang panjang tentang uduk ini menjadikan seseorang itu kalau dia mati dalam keadaan uduk, maka dia dikira sebagai mati syahid. Juga kita dah bincang juga kelebihan orang yang melakukan uduk itu, dia beroleh keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan orang yang membaca doa selepas uduk, dia layak untuk masuk mana-mana pintu syurga yang disediakan oleh Allah. 8 pintu syurga itu ada pintu puasa, ada pintu sedekah, ada pintu sabar. Tapi orang yang baca doa lepas daripada uduk itu, Nabi kata Allah benarkan dia masuk ikut mana-mana pintu yang dia suka. Ini menunjukkan keistimewaannya orang yang beruduk. Dan kita nak tutup hari itu dengan menekankan bahawa hukum uduk ini hukum dia sunat, dan sunat itu pula jangan kita faham sebagaimana kita faham masa budak-budak kecil dulu. Masa kita kecil dulu, kita faham sunat ni buat tak apa, tak buat tak apa.
Kita juga faham bahawa sunat ni buat dapat pahala tinggal tak berdosa. Semua takrifan itu betul, tetapi bagi kita berumuk-umuk macam lah ni ya, patut kita faham sunat itu adalah perkara yang mendekatkan kita kepada Allah. Ni kita kena faham. Fataqarrabu ilallah bil nawafil. Hampirkanlah dirimu, kata Allah dalam hadis kursi, ya, hampirkanlah dirimu kepadaku, kata Allah, dengan melakukan amalan-amalan sunat. Jadi bila kita faham amal sunat ni jalan nak dekat dengan Allah, maka kita takkan ambil ringan terhadap perkara yang sunat. Tak ada lagi dalam kepala kita duk fikir bahawa sunat ni buat tak apa, tinggal tak apa. Buat dapat pahala, tinggal tak berdosa. Kalau macam itulah kita duk faham selalu, kita tak rasa untuk nak melakukan dan memperbanyakkan amalan-amalan sunat. Hari ini saya nak sambung lagi perbincangan itu. Panjang, kita buat wuduk ni tak masuk lagi benda-benda yang lain yang kita nak bincang tu. Kita masih lagi berkisar tentang kelebihan wuduk tu. Tujuan saya buat bincang benda ni supaya kita duk berasa rugi kalau kita tak ada wuduk. Rasa sama macam tu. Rugi berasa. Lah kita rugi tak berasa. Ada, kita tak berasa rugi. Kadang-kadang saya sebut pada tiri lepas, sampai orang Melayu adakan majlis batalkan ayat semayang. Nah, walaupun maksud dia batal semayang tu majlis sarung cincin, tapi menyebut majlis membatalkan ayat semayang, nampak sangat mereka ini terlepas pandang ataupun tidak melihat uduk itu sebagai benda yang hebat sampai dia buat majlis batal orang semayang. Kalau majlis ambil uduk tahan lagi, ni majlis batalkan uduk. Ada. Padahal maksud dia tu maksud dia ialah sarung cincin. Nah, jadi tak payahlah kita bubuh majlis batal uduk, kita bubuh majlis sarung cincin, majlis pasang gelang, majlis cium tangan, majlis cium kepala lutut. Ikut dan kita lah nak buh. Jadi jangan nampak bahawa kita ni nampak sangat tak reti dalam perkara agama, sampai uduk yang Nabi suruh jaga ni, tiba-tiba kita buat majlis rasmi pula untuk nak batalkan dia. Ada? Itu dia maksud dia. Baik. Jadi, dalam perkara lain, kelebihan uduk ini kita tengok. Walaupun mayat tidak semayang. Mayat tak semayang. Yang semayang orang hidup menyembahyangkan mayat. Tetapi kenapa kita tetap disyariatkan untuk mengangkat uduk kepada orang yang mati? Cuba kita fikir tengok. Kalau kita rasa uduk ni untuk semayang, orang mati tak semayang dah. Patut yang ambil uduk orang hak nak semayang mayat, itulah kan. Tapi kenapa kita udukkan juga mayat? Kita niatkan saja aku uduk ke atas mayat ini kerana Allah Ta'ala. Kita basuh muka dia, kita basuh tangan dia, kita basuh kepala dia. Benda-benda macam inilah kadang-kadang kita terlepas pandang. Bukan kita tak tahu, tetapi sebab tu Allah ulang banyak kali dalam Quran, afala tatafakkarun, afala tatafakkarun, afala tatafakkarun. Tujuannya apa? Supaya kita ni sentiasa berfikir. Bukan fikir selapis saja, duk tengok saja. Baik, saya nak tanya kepada siapa dia? Saya tengok gambar ni. Kak Nak Aziah. Boleh tanya sikit kalau tak dapat jawab pun tak apa, kita mengaji. Baik. Saya nak tanya, pernah tak kita bertanya kenapa mayat yang tak semayang tadi mesti diudukkan? Kita pernah tanya ke tak? Bukan tanya orang, tanya kita. Kita tak pernah tanya itu dah. Tak pernah. Kita tak pernah tanya. Jadi kenapa kita tak pernah tanya? Sebab kita tidak memahami dan kita nak mikir betapa besarnya satu-satu ibadah yang Allah syariatkan, walaupun pada pandangan kita benda itu kecil. Sebagai contoh, kita ambil baca surah Muluk sebelum tidur, kan? Tak? Kenapa surah Muluk?
Kenapa tak surah lain? Kita pernah nak tanya benda-benda macam tu. Sebagai contoh lagi, saya nak buka ni. Supaya kita lepas ni, kita jangan tengok saja benda tu sekadar tengok selapis, tapi kita kena kembangkan. Afala tatafakkarun, kita fikir jauh. Baik, saya nak tanya. Tak apalah. Soalan ni aku tanya, aku jawab sendiri. Baik. TV9, dia tanyalah Ustaz. Orang tanya, Ustaz jawab. Ni kita rancangan TV Maya. Ustaz tanya, Ustaz jawab. Baik. Ketiga Nabi kata, bila mati anak Adam, maka terpotonglah amalannya. Inqata amalahu illa min salas. Semua orang tahu hadis ni. Betul tak Kak Basiah? Kak Basiah pun tahu hadis ni. Betul Kak Basiah? Bila anak Adam mati, dia dah tak boleh semayang, dia tak boleh puasa, dia tak boleh apa. Ada? Melainkan 3 benda. Kan? Pertama, dia panggil sedekah jariah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Ketiga, doa anak yang soleh yang doa kat dia. Soalan saya, pernah tak kita tanya, kenapa doa anak soleh itu duduk nombor 3? Pernah tak kita tanya? Kak Poziah, pernah tanya tak? Tak pernah tanya kan? Kak Rina, pernah tanya tak? Tak pernah tanya. Saya sebut habis kat empat nama ni. Benda tak ramai. Itulah kali kena nama ramai. Tidak, aku sebut semua nama. Baik. Kita tak pernah tanya. Kenapa doa anak yang soleh, Nabi letak nombor 3? Tidak. Kenapa Nabi letak nombor 3? Baik. Sedangkan kita kena fikir benda tu. Maka oleh sebab itu, ulama' duk bahas. Kenapa doa anak soleh tu duk nombor 3? Dan kita kena ingat, Nabi tak cakap ikut nafsu dia. Wa ma yantiqul anil hawa. Nabi tak cakap ikut nafsu dia. Melainkan apa yang Allah wahyu kat dia. Sebab tu sebahagian ulama' mengatakan, wa imma Quran, wa imma hadis, kilahuma wahyu. Ulama' kata baik Quran, baik hadis, dua-dua itu adalah wahyu. Baik. Ya. Jadi, bila Nabi kata, doa anak yang soleh itu duduk nombor 3. Mesti ada sebab. Tapi kita tak pernah fikir. Nampak tak? Maka sebab itu, bila doa anak yang soleh duduk nombor 3, maknanya apa dia? Maknanya anak itu merupakan bonus. Anak itu merupakan bonus. Sebab apa? Sebab ada orang yang tak ada anak. Betul Kak Bosiah? Ada orang mati tak ada kahwin. Ada anak tekak ya. Ada orang kahwin tak ada anak. Betul. Ada orang ada anak tak macam anak. Maka sebab itu, matilah pun kamu tanpa anak. Ataupun kamu ada anak tapi jadi macam anak Nabi Nuh. Anak Nabi Hud. Nampak tak? Maka kamu tetap ada peluang nak selamat di alam barzakh bila kamu buat sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, yang ni tak ada anak pun boleh. Faham Kak Rina? Faham tak? Kita boleh sedekah jariah walaupun kita tak ada anak. Kita boleh menyampaikan ilmu manfaat walaupun tak ada anak. Maka anak itu menjadi bonus. Maka ini maksud saya tadi ni. Saya tanya, kenapa mesti mayat ambil uduk pula? Dia bukan nak semayang. Yang nak semayang tu orang yang hidup. Patutlah dia ambil uduk. Kenapa pula mayat yang tak semayang kena ambil uduk? Ataupun dia ambil uduk kan? Nak ceritanya, rapatnya uduk dengan Allah. Sampai apa dia? Orang yang mati syahid contohnya. Dia tak payah dimandi. Nampak tak? Dia tak payah disemayang. Dia tak payah dikapan. Dia terus saja dikebumikan. Maknanya apa? Dekatnya mereka itu dengan Allah.
Kan saya sebut tadi, orang yang mati dalam keadaan uduk seumpama orang yang mati syahid. Ini benda-bendanya ni. Jadi lepas pada ni, kita ambil tahulah bab uduk ni. Beritahu anak-anak kita uduk. Nah, ada. Bukan hanya nak sayang, tapi kalau boleh, sepanjang hidup kita, sepanjang hari kita itu, berada kita dalam keadaan uduk. Ya? Boleh faham Kak Diba? Kalau uduk ni mati tak payah Allah. Baik. Banyak orang cakap. Baik. Seterusnya juga, kita perlu melihat tentang kelebihan uduk ni pula. Kelebihan uduk ni lagi. Iaitu, orang yang beruduk ini, perubatannya, kita ambil kelebihan dari sudut ilmu perubatan pula. Uduk itu menjadi sebahagian, saya tak kata semua, sebahagian daripada pendinding-pendinding dari seseorang terkena dengan sihir. Terkena dengan sihir. Ini sebahagian, tak semualah makna saya nak sebut. Kan? Kerana itu juga, tuan-tuan sekalian, saya nak bagi lagi, kembang lagi. Dalam ilmu perubatan tib nabawiyah. Perubatan Nabi lah. Perubatan Islam. Ya. Tuan-tuan sekalian, air yang utama sekali dalam kita nak guna dalam rawatan apa dah? Air Zam-Zam. Betul Betul. Boleh Kak Dibah ayat Zam-Zam tu Zam-Zam, bukan air Zam-Zam tu bukan Zam-Zam al-Kazam, bukan Baik. Yang kedua, dalam kita nak guna ayat dalam kaedah rawatan huruf ruqyah, nombor 2 apa dia? Lepas ayat Zam-Zam, iaitulah ayat hujan. Ayat hujan. Sebab tu ramai orang Melayu dia tak bagi anak dia mandi hujan. Betul tak tuan-tuan? Tak boleh mandi hujan, satgi demam. Baik. Satgi mandi hujan, satgi sakit kepala. Macam-macam benar tak? Baik. Saya tak kata tak betul. Tetapi bila kita melihat air yang keluar sesuai untuk rawatan dalam kaedah ruqyah, ya, maka kenapa letak ayat hujan? Dia kontra dengan orang Melayu yang kata kena ayat hujan ni pening kepala, demam. Tak. Yang pening kepala tu ialah hujan yang awalnya turun. Mungkin 5 minit awal yang turun tu mungkin bercampur dengan benda yang kita tak tahu di udara. Adapun selepas itu, ayat hujan merupakan air untuk rawatan. Ini benda-benda yang kita nak buat ni. Nampak tak? Sebab itu, kalau kita tengok dari sudut air-air mutlak. Ni kita nak masuk uduk dah ni. Ayat mutlak kan? Tahu ayat mutlak? Faham ayat mutlak? Baik. Ayat mutlak ini, ayat yang boleh kita buat bersuci. Dia suci lagi menyucikan yang lain. Tak? Di antara sumber-sumber air mutlak, selain daripada ayat sungai, ayat laut, ayat mata air, ialah ayat hujan. Kenapa ayat hujan termasuk dalam air utama dalam kita nak mengambil wudu? Ni saya nak kembang ni. Nak bagi kita buka, nampak kan? Baik. Jadi, ayat hujan tadi bila dia turun, lepas 5 minit, mungkin 10, 7, 8 minit, setelah dia hujan turun, tak salah kita pergi niat untuk mandi. Kita niat, ya Allah, dengan berkat air hujan ini, yang kau turun langit, maka tembuhkanlah apa-apa penyakit yang ada padaku. Mandilah kita. Cuma hari ni, kita hak jadi kelang kabut ni, nak mandi hujan tak apa, hak jadi melompat berpusing-pusing macam Hindustan tu, orang pelik. Kalau kita hak tua-tua ni kat Pozia, bila hujan ni kita duduk diam-diam elok mandi kan. Orang tak pelik ni kita melompat guling tu jadi budak-budak pun kata ni mak aku ke adik aku. Dan sampai tak kenal. Tapi kalau kita niat elok-elok, kita pergi duduk dekat bawah ayat hujan dengan niat nak berubat, insya-Allah. Dan kita kena ingat yang ketiga, air keutamaan untuk kita buat berubat, ayat apa? Iaitulah ayat qolah masjid. Baik, saya nak tanya.
Ni saya jawab juga lah. Saya tanya kat hampa dah lah. Aku jawab semua cepat habis. Tunggu hampa jawab, esok tak jawab lagi. Baik. Jadinya, ayat yang ketiga yang digunakan untuk ruqyah ialah ayat telaga masjid, ayat kolah masjid. Persoalannya, sebab apa? Sebab apa? Pertama, kerana setiap orang akan mengambil uduk pada kolah tersebut, akan sekurang-kurangnya dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan, berapa ribu orang. Nak cuma sekarang tak banyak masjid dah ada kolah, semua pakai paip belakang kan. Tapi saya nak sebut tadi ni, kelebihan benda yang bersangkutan dengan uduk saya macam tu sekali. Uduk tu dah lah istimewa. Benda yang bersangkutan dengan uduk tu pun istimewa dah. Faham maksud saya? Kak Aziah, faham dah? Uduk tu istimewa dah. Kak Basiah, boleh ya? Kak Basiah? Jadi, boleh dah nampak dah. Benda yang berkait dengan uduk tu pun sudah istimewa. Apa dia? Ayat qolah yang orang guna untuk uduk. Dan kita kena ingat dalam satu hadis, Nabi SAW menyuruh juga kita menghirup sedikit air daripada air uduk kita. Menghirup sikit. Ya, untuk menghirup. Ibu boleh cari tengok dalam hadis, ada hadis menghirup sedikit air uduk. Kenapa ini? Walaupun kata orang ulama kata tu hadis dhaif, tak apalah. Nak dhaif lah. Tapi dhaif tidak menafikan fadilat amal. Nampak? Dhaif itu kerana mungkin seorang atau dua perawi itu yang diragui. Tetapi maksud dia tetap tak lari bahawa air uduk itu mempunyai kelebihannya. Justru itu, tuan-tuan sekalian, apabila kita beruduk, ya, nak ceritanya tadi ni, apa-apa yang bersangkutan dengan uduk tadi mempunyai kelebihan, termasuk air uduk tadi ni. Nak air uduk tadi ni, nak air qolah yang diambil uduk sebagainya, di antara air yang utama dalam melaksanakan ruqyah, dalam perubatan ruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa lagi yang kita dapat bila kita ambil uduk, bila kita jaga uduk? Yang seterusnya, saya tak ingat berapa nombor dah. Yang seterusnya, ya. Yang seterusnya, orang-orang yang mengambil uduk. Orang-orang yang mengambil uduk, ya, dan menjaga uduknya, ya, maka orang itu, ya, tadi kita apa tu, boleh terhindar ataupun menjadi penghalang kepada sihir kan, ataupun orang panggil ya sihir, ilmu guna-guna lah, whatever lah, apa benda lah, ya tak? Jadi itu kelebihan. Sebab tu bila kita ada uduk, maka sekurang-kurangnya kita ada benteng, ada pendinding untuk menghalang daripada dengki orang kepada kita. Baik. Seterusnya juga, orang-orang yang mengambil uduk dengan sempurna. Baik. Kita tengok, kita dah mula masuk dah ya. Baik. Apabila kita bercakap tentang solat jemaah, ibu-ibu pernah dengar ada hadis, salatul jamaah afdolun min salatin faz. Orang-orang yang semayang jemaah lebih baik. Semayang jemaah itu lebih baik daripada semayang seorang diri dengan 27 darajah kelebihan. Pernah dengar dah hadis tu? Pernah dengar? Pernah dengar. Kak Poziah dengar, Kak Rina pernah dengar, Sabrina pernah dengar, Kak Sazah Nadiah pernah dengar. Semua pernah dengar hadis tu. Baik. Saya suka nak bawa tafsiran yang diberikan oleh seorang ulama yang nama dia Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau yang menulis tu, kita tulis nama dia. Biar kita quote lah benda tu, supaya kita ingat lain kali. Ya tak? Sebab Nabi kata,
ilmu tu dia macam binatang buah, Nabi kata. Ilmu tu macam binatang buah. Maka ikatlah mereka dengan ikatlah mereka dengan tangan. Makna ikat dengan tali. Tali itu adalah tulisan. Tak? Sebab tu Al-Imam Syafi'i walaupun dia susah waktu mengaji, dia tak ada kalam, dia tak ada alat tulis, tetapi dia tetap menulis dengan tangan dan air liurnya. Menunjukkan bahawa pentingnya menulis ilmu itu sebab ilmu itu macam binatang buah. Kamu kena ikat dia dengan tangan. Makna kita tulis. Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam dia menafsirkan hadis ini 27 darajah ini. Ya. Dia kata maksud 27 darajah itu bukannya 27 kali ganda, dia kata. Tahu tak ya? Bukan maksud, walaupun ada yang kata 27 ganda. Semayang seorang dapat apa? Dapat 1. Semayang berjemaah dapat 27. Tak salah. Tafsiran itu tak salah. Namun dia kata maksud daripada 27 darajah itu ialah 27 kemuliaan. Sebab darajah tu maknanya orang Melayu pun panggil darjat kan? Darjat kebesaran. Betul tak? Darjat mengaji, darjah 1, darjah 2, darjah 3 tu tingkat lah tu. Betul antara 2 darjat. Tak? Kasim selamat. Ya? Jadi nak ceritanya darajah itu ialah kemuliaan. Macam kita pingat darjah kebesaran, betul tak? Daripada tak ada datuk pada datuk. Lepas datuk, datuk seri. Begitulah seterusnya. Macam tu juga kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, maksud daripada 27 darajah itu bukan sekadar 27 kali ganda. Tetapi maksudnya ialah 27 kemuliaan. Saya tak nak sembang 27 tu. Panjang sangat. Kalau satu malam 27 siri kita. Tak? Lama mana tu nak habis tu? Tak? Dah boleh berjumpa dah lepas ni. Baik. Salah satu ataupun 2 benda dia berkait dengan uduk. Ni yang kita nak sentuh ni. Hak semayang betulkan sah, duk sah awal tu bab lain. Ni hak yang nak berkait dengan uduk tadi. Baik. Kita tengok ni. Apa kata Nabi? Apa kata Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika membahaskan maksud 27 darajah itu? Pertama dia kata, orang-orang yang bersesiapa-siapa yang beruduk di rumahnya dengan uduk yang sempurna, kan? Lalu dia bergerak ke masjid nak semayang. Nampak? Nak semayang, maka malaikat berebut untuk menulis kebaikan baginya. Okey. Kalaulah malaikat berebut, apa maksud malaikat berebut? Maksudnya ialah mulianya kita. Betul tak tuan-tuan? Contohnya ke mana? Tak risau. Okay. Siapa tu tak ambil. Baik. Jadinya bila kita beruduk di rumah dan kita gerak pergi ke masjid nak sembahyang, maka katakan malaikat berebut untuk menulis kebaikan. Kenapa malaikat berebut? Kerana mulianya kita. Macam kita kan, bila jadi orang tak kan, bila kita pergi satu tempat, orang berebut nak sambut kita. Tak? Kenapa berebut? Nah, orang berebut nak sambut kita sebab mulianya kita. Betul? Jadi sama kan, bila malaikat tadi berebut nak tulis amal kebaikan kita, mulianya kita. Itu satu. Baik. Kemudian, ni kita nak mula masuk dalam uduk secara khusus. Kemarin kita lebih kelebihan kan? Baik, kita sebut lagi hadis.
Ya. Lawa kucing kat Rina, kucing apa tu? Baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kata Nabi, barang siapa yang beruduk. Nah, dia uduk, nah. Dengan sempurna. Lalu dia nak pergi masjid. Kalau kita tengok kelebihan satu lagi kan, beruduk di rumah ni. Tu dia. Bila kita nak pergi sembahyang masjid, eloklah beruduk di rumah. Ini kelebihan dia tadi ni. Tadi malaikat berebut nak tulis pahala kan. Saya nak tanya pada ibu-ibu semua. Saya rasa semua pernah pergi haji ataupun paling-paling tidak pun pergi umrah. Di Madinah kita ambil uduk, Nabi katakan berebut bila nak pergi Kuba, semua pakat berebut nak berebut pergi Kuba. Dan Mutawif kata dalam taklimat sebelum kita nak bertolak ke Kuba, hendaklah beruduk di bilik masing-masing. Kenapa? Sebab semua orang tahu siapa-siapa yang beruduk dengan sempurna di rumahnya, lalu dia bergerak pergi ke Kuba untuk menunaikan sembahyang sunat, ya, maka dia mendapat seolah-olah mendapat pahala satu umrah. Nampak tak? Apa maksud dia hadis? Apa maksud dia? Maksud dia ialah kenapa dia beruduk di rumah? Tak boleh ke Nabi kata siapa-siapa pergi Kuba sembahyang sunat 2 rakaat dapat pahala umrah. Boleh ke tak Nabi kata macam tu? Boleh. Boleh. Tapi kenapa Nabi kaitkan dengan uduk? Yang mesti diambil di rumah kecuali dia batal. Ni benda-benda macam ni yang kita tak pernah tanya. Tak betul, tak macam tu ke Adibah Rosman. Tak begitu. Kita tak pernah tanya. Ya. Kita tak pernah tanya. Kenapa kita tak pernah tanya? Sebab kita tak reti nak tanya. Sebab apa kita tak reti nak tanya? Sebab kita tak tahu nak tanya. Nampak tak? Patutnya kita tanya. Kenapa mesti tak boleh ke Nabi kata macam tadilah. Anak duk nombor 3 tu. Kita dengar selalu dah. Tapi kita tak pernah terfikir. Kenapa Nabi letak anak yang soleh doa nombor 3? Letaklah nombor 1. Lah rupanya Allah ada sebab letak macam tu. Jadi samalah juga. Kenapa Nabi nak letakkan mesti beruduk di rumah masing-masing ataupun di hotel? Dah tentu ada asbabnya. Dah tentu ada reasonnya. Apa dia? Jadi ulama duk bahas, wallahu alam, ulama duk bahas yang pertama, supaya sepanjang kita bergerak daripada rumah kita, kita telah dicatatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pahala nak pergi masjid tu satu dah. Pahala mengekalkan uduk tadi, bergerak ke masjid dengan uduk. Sebab tu dalam sembahyang biasa pun Nabi suruh kita uduk di rumah. Bukan sangat di Quba saja. Dan tadi hadis Nabi kata ni, bila kamu nak pergi masjid, uduk di rumah, malaikat berebut. Tapi hari ni kita tengok. Tak? Kadang-kadang saya mikir, ya Kak Dibah ya, ada elok juga kan, COVID ni. Apa SOP nak pergi masjid sepanjang COVID? Kak Berziah. Apa SOP-nya? Antaranya, jamaah yang nak sembahyang di masjid mesti beruduk di rumah. Tapi rupanya Nabi sebut lama lah. Kita baru tahu COVID-19 baru ni kena ambil uduk. Tu pun tak tahu Nabi suruh. Itu dia ingat SOP COVID. Rupanya Nabi sebut lama dah. Tapi kita tak. Kita pakat pergi masjid dah lah. Pergi masjid kat Adibah dah. Ambil uduk kat masjid pula. Dia buka paip tu. Macam nak padam rumah terbakar punya laju. Membazir. Sebab tu kata Syekh Sya'rawi, macam mana hampa nak uduk, hampa nak hampa nak khusyuk sembahyang, dia kata. Sebab sebelum hampa sembahyang, kamu telah membazir ketiga uduk, maka membazir itu saudara iblis, macam mana hampa nak khusyuk sembahyang?
Betul dah dia cakap. Kita pun pernah buat kat Fauziah, oi. Nah, duk pergi buka ayat pilih tu derah-derah. Lepas tu duk lomok muka, baik duk buka. Cuba kita tadah tengok. Sepanjang nak ambil uduk tu, dekat 1 ton dram ayat duk buang. Membazir dah tu. Sebab tu semayang tak khusyuk. Sebelum semayang dah jadi iblis dah. Jadi saudara iblis. Saudara-saudara ni, makna saudara apa dia? Tak saudara sedaging kata. Hang saudara aku, hang saudara aku. Makna saudara sedaging sepusat sepusing. Jadi maknanya nak sebut di sini, ya, Kak Nur Aziah, Kak Basiah semua, ya, Ustazah Sa'diah semua, nak sebutnya tadi ni, begitulah keadaan kita bila kita tak faham tentang kesempurnaan uduk. Kita ingat sempurna uduk tu basuh dari muka sampai kanak telinga sampai bawah saja. Pi tangan sampai siku, pi kepala sikit, lepas tu kaki sampai buku lali. Tak, kata Syekh Sya'rawi, Allah yarham. Saya sempat mengaji kat dia masa pergi Mesir. Dia ada buku tafsir Asy-Sya'rawi. Boleh tengok. Ketika dia ulas tentang solat khusyuk ni, dia kata ramai orang bila bercakap tentang solat khusyuk, dia tengok hanya pada bacaan, pada permulaan semayang. Tak ramai yang tengok sebelum pada semayang. Yang ini uduk, sedangkan uduk berkait rapat dengan semayang. Boleh tak semayang tanpa uduk? Tak boleh. Sah tak semayang tanpa uduk? Tak sah. Sah tak semayang kalau uduk tak sempurna? Tak sah. Maknanya, bila nak bercakap tentang khusyuk semayang, jangan tengok pada takbiratul ihram saja. Tengok awal pada tu lagi. Apa dia? Uduk. Uduk yang sempurna kata beliau, apa dia Kak Zia? Iaitulah betul bacaan dan perbuatannya. Kan? Bacaan-bacaan sunat tu kita baca kan, Bismillahirrahmanirrahim kan. Lepas tu kita niat baca kan, ambil uduk. Kemudian perbuatannya betul, mukanya betul, tangannya betul semua. Yang kedua, maksud kesempurnaan uduk kata beliau ialah tidak membazir ketika beruduk. Itu makna sempurna uduk bukan takat basuhan saja. Daripada perbuatan juga tidak membazir. Lah ni jawab sendiri-sendiri ya Kak ya. Masing-masing jawab nah. Pernah tak ataupun apakah sehingga sekarang kita membazir ketika beruduk? Dah macam mana Ustaz? Kita pakai pilih. Orang Kedah kata pilih. Enak? Orang KL kata pipe. Enak? Kita pakai pipe, pakai pilih. Kita nak ambil uduk. Nak? Lepas tu takkan kita nak pilih. Ini pula. Taklah. Apa masalah kita? Ambil uduk. Letak ayat kat muka. Masa nak lomok tu, tutuplah. Kan ada kepala pipe. Kepala pipe tu untuk apa? Buat perhiasan. Buat tom yam. Kepala... Kak Zia? Kepala pipe itu nak buat tom yam ke? Asam pedas. Kepala pipe itu untuk ditutup dan dibuka. Itu dia. Maka waktu kita nak lomok tangan kita, kita katuk sebelah sekali ni. Boh situ, saya tutup. Tinggal sebelah lah. Jangan pergi ambil pula tangan, pergi lomok balik, dia jadi mustakmal pula ayat tu. Kan? Bila terlepas ke atas muka kita ni, kita buh balik, ayat tu jadi mustakmal. Ayat tu tak sah lagi untuk uduk. Jadi maknanya kita ambil tu tak ada ayat paip, buh situ, tangan ni, ayat ni kita lomok lah ni. Hak ni jangan bubuh tangan buah dah, ni katuk paip. Dah siap, dah lomok, buka pula paip, ambil pula. Allahu Akbar. Pasti tidak ada pembaziran. Kena ingat, tuan-tuan dengar dalam Radio Hakim selalu. Hadis riwayat yang cerita tentang Nabi tegur seorang sahabat. Nabi kata, dia tengok seorang sahabat tu, dia ambil uduk membazir. Dia tanya, pembaziran apakah ini? Maka sahabat tadi tanya, ya Rasulullah, apakah dalam uduk pun ada pembaziran? Tengok Nabi jawab, punya hebat Nabi jawab. Nabi tak kata ya, Nabi tak kata tak. Bila sahabat tu tanya, apakah dalam uduk pun ada pembaziran? Nabi jauh lagi biar faham. Nabi kata, sekalipun kamu beruduk di dalam air yang mengalir. Faham tu? Duduk dalam sungai, ayat mengalir, ayat tak pergi mana, basuh muka sampai 4-5 kali, tetap nak bazir. Faham tak? Kalau itu pun ayat tak pergi mana pun dia agak membazir,
takkanlah paip hadut biak sambil hampa lomok muka kat ayat kat muka tu tak membazir. Sebab tu semayang kita tak khusyuk. Betul tak? Tak khusyuk. Angkat takbir, Allahu Akbar. Minggu depan anak nak balik ni nak masak apa? Tak. Allahu Akbar rokok. Teringat pula ada ikan patin dalam peti air. Sami Allahu liman hamidah. Ya, masak paih sedap juga. 4 rakaat, 4 menu selesai. Nak sebutnya tadi ni, puncanya kenapa? Puncanya kerana berlakunya pembaziran tadi. Jadi inilah yang kita nak sebut, yang kita nak bincang bagi elok-elok. Tujuan kita buat majlis ni, saya bukan nak lain, saya bukan nak mengajak, saya tak pernah mengajak tuan-tuan. Saya cuma nak ajak orang fikir. Sebab hari ni orang tak nak fikir. Sebagai contoh ya. Sebagai contoh Kak Basiah, sebagai contoh. Orang ni dia tengok satu benda, dia tengok hanya kepada konten. Dia tak tengok kepada konteks. Ya, faham ya? Konten dengan konteks. Faham ya? Kak Rina faham, Kak Poziah, Kak Dibah faham. Contoh. Bersugi, bersiwak. Ramai orang tengok bersiwak tu pada konten dia. Guna kayu siwak. Betul dah? Tapi apa konteks siwak tadi ni? Konteks ialah kebersihan. Betul tak? Itu konteks dia. Konten dia, dia gunalah apa-apa alat pun itu konten dia. Tapi konteks dia, Nabi nak tunjuk, kena apa dia? Kena jaga kebersihan. Hari ni cuba kita tengok. Ramai mana orang yang sugi, lepas tu lempak merata. Dia cuma ambil konten, dia tak ambil konteks. Kebersihan. Nabi tadi, dia nak tunjuk konteks dia kebersihan. Tapi kita ambil konten saja. Sama jugalah dalam kita memahami kaedah wuduk tadi ni. Ramai orang hanya tengok pada basuhan saja, pada anggota yang dibasuh saja. Tapi konteks, kenapa Islam sampai nak hantar orang mati pun kena ambil wuduk dia. Ya, kenapa perkara utama dalam Islam ni kena wuduk belakang? Tolong sebut perkara utama yang kena wuduk. Tolong sebut. Kak Dibah nak semayang. Betul tak? Semayang utama ke tak Kak Dibah? Semayang utama kena wuduk. Lagi apa dia? Baca Quran. Utama tak baca Quran? Utama kena wuduk. Baik. Di Mekah, perkara utama dalam pergi Mekah apa dia? Tawaf kan? Tawaf kena wuduk tak? Wuduk. Last sekali nak mati. Kena wuduk tak? Wuduk. Itu tak menampakkan lagikah kita betapa besarnya wuduk ni, Kak Poziah? Sampai kita anggap kita terselepas pandang gara-gara terikat dengan hukum. Anda bila sebut sunat, semua pakai ambil tak peduli ya. Alah, sunat ya. Nah, tapi jangan lupa benda sunat tu boleh jadi murtad. Macam mana tu Ustaz? Benda sunat jadi murtad. Contoh. Masuk masjid kaki kanan tu ya. Baik. Tak apalah, masuk masjid tu kira benda besar lah. Kita ambil masuk jamban. Nah, orang Kedah panggil jamban. Orang KL panggil toilet. Baik. Jadi, kita nak masuk bilik air, masuk jamban, kaki kiri. Betul tak? Hukum dia sunatnya. Kemudian kita masuk kaki kanan. Kita contoh. Anak kita duduk kat luar tu. Kanan. Keluar bilik air, anak kata, Mak, kenapa tadi Mak masuk bilik air, masuk kaki kanan? Nabi kan kata kaki kiri. Kita pun kata, alah, sunat je. Baik. Dengan niat untuk mempersendakan sunat, hukum dia boleh jejahkan iman. Tak buat tak apa. Ya Kak Poziah, tak buat tak apa. Dia boleh, Allah, mak terlupa. Selesai.
Tapi bila dia kata sunat aja dengan niat menghina. Contoh, ambil contoh lagi. Kak Dibah. Mudah-mudah ya. Kita mikir. Lepas makan, jilat jari. Ini sabit hadis sahih. Tak? Cuma nak jilat jari tu kena mengaji lah. Jangan orang tengok orang saja. Orang jilat, hang jilat. Tak? Kawan tu jilat sampai takat dua je. Yang ni dia buat macam ni. Kita main tengok muntah tu. Lah, kita pun tak nak buat. Tak apa. Kemudian bila kita tengok orang lain buat, kita kata apa ni pengotok jilat jari ni. Betul tak, Kak Rina? Duk tengok orang jilat jari, homboh dia kata pengotok lah. Duk jilat sampai jari jilat. Dengan niat menghina perbuatan itu. Sedangkan benda tu Nabi buat. Masuk jadi terkeluar daripada agama. Jangan ingat benda-benda murtad ni boleh sembah tok pelekong, sembah kubur saja. Menghina sunnah Nabi pun sama. Macam kita hina benda lain. Jadi benda itulah saya nak sebut tadi ni. Uduk ni besar tak besarnya. Ya tak? Sehingga Nabi bila nak sebutkan kelebihan semayang fardu, kelebihan semayang sunat di Quba, dia tetap mengaitkan dengan uduk yang mesti dia ambil di rumah. Boleh nampak tak kelebihan uduk? So jangan duk ambil mudah bab uduk ni, ya. Jangan ambil mudah bab uduk ni. Kita faham uduk ni benda yang hebat, uduk ni benda yang agung, sehingga orang yang nak pergi menghadap Allah setelah matinya pun tetap diudukkan kepada dia. Jadi itulah sekali nak sebut. Baru 2 kali tak habis lagi bab uduk. Nampak tak? Kalau benda tu kecil, padan 3 minit selesai dah. Ni 2 minggu dah, 2 jam dah kita duduk sembang bab uduk ni. Jadi jangan lagi selepas ini menganggap ringan tentang uduk, kerana uduk sesuatu yang agung sangat sehingga dia menjadi isyarat dan syarat untuk Nabi mengenali siapa umatnya. Saya berhenti takat tu dululah nak. Kok ada nak tanya 1-2. Kalau ada tanya, saya jawab. Tak ada. Kalau ada pertanyaan, alhamdulillah. Kalau tak ada, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.